Okey, terima kasih Ustaz. Tadi terakhir YB ada sebut berkenaan dengan Menteri Pertahanan. Dia kata dia tutup pintu depan, ada orang mungkin lah dok dia tu bermaksud ada orang buka pintu belakang. Sebenarnya pada pandangan kita, pintu belakang ni lama dah digunakan. Di antaranya sejak langkah Sheraton lagi. Dan orang sama juga yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan tu yang sama taraf sebenarnya. Sama-sama Menteri Kanan. Tapi maknanya ada celaru, mungkin mereka tak ada grup WhatsApp dan nampak dah bibit-bibit pecahan tu. Jadi soalan saya adalah, kalau kita dengarlah biasa rakyat ataupun walaung ataupun penyokong Tan Sri Muda Yassin ni, antara perkara dia cakap pada kita ni, berhenti-berhentilah berpolitik. Tak pernah kau, ini musim kita nak menguruskan COVID. Tapi yang jadi masalahnya, hampir 2 tahun kita kira, walaupun dalam keadaan kita nak ceramah pun tak boleh, politik kita memang tersekat dan mereka diberi seluas-luasnya dengan dia buat istiadat daurat ni, dia ambil duit negara dan parlimen tidak bersidang. Tetapi masalah COVID seolah-olah seperti tidak ada jalan penyelesaian. Jadi pada pandangan YP, sebenarnya kita pembangkang ni, adakah kita nak berpolitik memang kita nak serai demo tu, atau kita nak selesaikan masalah COVID, ataupun mereka yang terlalu takut kerana mereka tak mampu pun nak berdepan dengan kita sebagai satu langkah politik ni, ialah kita ahli politik kena bersedialah diserai. Ataupun sebenarnya apa yang berlaku ni? Pada pandangan YB ialah parlimen ditutup, daurat diisytihar. Apa sebenarnya berlaku dalam negara kita? Ya. Nombor satu, memang kerajaan ni kerajaan pintu belakang. Ya. Dan sampai hari ini, persoalan sokongan majoriti sama ada dimiliki oleh Muhyiddin ataupun tidak, masih tidak dibuktikan. Ya. Maka keadaan politik itu memang tidak menentu. Ya. Dan oleh kerana keadaan politik itu tidak menentu, maka banyak berlakunya keputusan-keputusan yang bersifat politik lebih daripada bersifat ingin selesaikan masalah. Ya. Seperti mana yang kita semua mengetahui, gelombang kedua yang sedang kita hadapi sekarang ini telah ataupun yang telah kita hadapi tempoh hari telah terhasil daripada pilihan raya negeri Sabah yang merupakan tindakan politik dalam suasana menghadapi ancaman COVID dan pandemik. Tetapi oleh kerana pihak Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, mereka nak rampas balik negeri-negeri yang mereka telah kalah melalui pilihan raya yang sah, maka mereka beli adun, mereka ugut adun, mereka pelawa adun, ya, adun lompat, maka mereka ambil alih kerajaan. Ya, ini telah berlaku kepada negeri Johor, ini telah berlaku pada negeri Perak, ini telah berlaku pada negeri Melaka, dan mereka teruskan sehingga nak pergi ke negeri Sabah. Tetapi di negeri Sabah tak sempat mereka ambil alih, DUN telah dibubarkan kerana Datuk Seri Shafie Apdal ingin supaya kerajaan yang telah diterima ataupun yang telah dimenangi oleh, yang telah mendapat mandat daripada rakyat, akan dapat berkekalan, ataupun kalau nak dapat balik mandat sekalipun, kena buat pilihan raya balik. Maka ini semua hasil daripada usaha tindakan politik kerajaan yang tidak mempunyai mandat yang jelas. Ya. Maka dalam keadaan itu berlakulah gelombang kedua, dan ini menyebabkan keadaan negara semakin teruk, COVID menjadi semakin teruk dan sebagainya. Semua kerana keputusan yang dibuat oleh kerajaan adalah keputusan yang bersifat politik dalam keadaan kerajaan itu sendiri tidak begitu stabil. Ya. Dan lantikan menteri-menteri bukan atas dasar kemahiran dan kemampuan, tetapi atas dasar nak dapatkan sokongan. Ya. Ni maknanya menteri itu disogok dengan jawatan, maka oleh kerana dia jadi menteri maka disokong Muhyiddin. Ya. Maka prestasi menteri dah tak penting. Yang penting ialah sokongan. Selagi mana kamu sokong Muhyiddin, maka prestasi kamu 100% bagi pihak Muhyiddin. Ya, kerana itulah tujuannya pun. Bukan kerana dia nak selesaikan masalah rakyat, tetapi dia nak kekalkan diri dia dalam kuasa. Dia berikan jawatan-jawatan kepada orang-orang yang tak layak dan tak mampu sekalipun. Ya, nak beri contoh yang amat jelas ialah timbalan Menteri Pelancongan yang kedua
dalam suasana tak ada orang datang melancong sekalipun. Ya, dilantik timbalan Menteri Pelancongan yang kedua. Dah ada Menteri Pelancongan, dah ada timbalan Menteri Pelancongan nombor 1. Tak cukup, lantik pula timbalan Menteri Pelancongan yang kedua kerana semua pelantikan adalah atas dasar politik nak dapatkan sokongan yang padu daripada semua dan dilantik walaupun orang yang tak layak dan orang yang tak mampu, maka bagaimanalah masalah negara termasuk persoalan pandemik dapat diselesaikan. Ya. Contoh cara dia nak tangani pandemik ini, adanya Kementerian Kesihatan, adanya Menteri Kesihatan, dua timbalan Menteri Kesihatan. Tetapi soal vaksin itu diserahkan kepada Khairi Jamaluddin yang bukan dalam Kementerian Kesihatan. Lalu yang nak buat keputusan tentang vaksin ini kementerian yang lain. Ya, kementerian yang teknologi dan sebagainya, bukan Kementerian Kesihatan. Tapi nak laksanakan Kementerian Kesihatan. Maka di situ dah jadilah bercelarunya dan ini semua oleh kerana nak beri jawatan kepada orang yang tak layak dan diberikan jawatan sebagai sogokan. Semua keputusan adalah keputusan politik. Khairi Jamaluddin sekarang ni orang dah pertikai. Ya, kamu pasang sistem untuk nak daftar vaksin, nak uruskan vaksin 70 juta. Tapi sistem hang. Sistem guna template yang free dan sebagainya. Apa yang 70 juta itu? Sedangkan orang kata yang sistem software yang digunakan oleh Grab sekalipun hanya 3 juta je kosnya. Siap dengan dia punya GPS, dia punya lokasinya, dia punya pergerakannya dan sebagainya. Bayarannya dan sebagainya. Tapi yang nak uruskan vaksin 70 juta. Tapi banyak menimbulkan masalah. Ini semua kita nampak. Ada mainan politik, ada kepentingan politik, ada agenda politik. Bukan nak selesaikan masalah rakyat kerana ini kerajaan pintu belakang tebuk atap. Okey. Okey, saya ada salah satu tambah lah. Tadi saya terfikir lah bila Webby cakap dia tebuk-tebuk atap kan. Kalau kita perasan dalam minggu lepas, Perdana Menteri mengeluarkan satu kenyataan yang menggores hati rakyat. Bila dia kata, mampu ke kita nak jaga 30 juta rakyat Malaysia? Jadi seolah-olah Tan Sri Muhyiddin menganggap dia sebagai one man show yang nak jaga. Sepatutnya kerajaan, pembangkang perlu bersama dalam keadaan pandemik ini. Tetapi ada tak usaha daripada Perdana Menteri ini ataupun Presiden Bersatu ini nak berbincang dengan pembangkang supaya isu pandemik, isu COVID ini betul-betul kita bercakap atas landasan kerana rakyat, bukan kerana jawatan, bukan kerana parti. Boleh Webby ulas ke? Ya. Ya, sepatutnya begitulah. Ya. Kita lihat ini satu masalah yang perlu ditangani. Kita nak kena selamatkan nyawa rakyat. Kita nak selamatkan ekonomi negara. Kita nak tentukan bahawa masalah pandemik ini ditangani dengan cara yang berkesan supaya rakyat boleh hidup selesa kembali, ekonomi boleh bergerak kembali dan sebagainya lah. Ya, tetapi malangnya Muhyiddin Yassin dia hanya mementingkan dirinya kekal sebagai Perdana Menteri. Ya. Sekarang ni dah kematian dah naik dah 2,000 lebih. Ya. Saya pun dah tak ingat dah angka yang sebenarnya berapa dah, 2,700 ke berapa dah meninggal. Ya. Kematian sehari dah naik 50, 60, ada yang paling tinggi tu kalau tak silap saya sampai 98 ke apa. Dia hampir nak 100 yang kematian sehari. Ya. Itu pun dia masih tak berubah. Dia masih tak nak beritahu bahawa okey, saya dah cuba, saya dah tak tahu dah macam mana lagi nak buat. Ya, tolong biar kita bincang, panggil sidang parlimen, kita bahas, kita cari penyelesaian. Tak ada. Dia tak kisah, asalkan dia kekal sebagai Perdana Menteri, dia okey. Ya, malangnya lah nampak seolah-olah begitu. Ya, dan orang-orang yang macam ni dia tak kisah. Ya, saya nak beritahu lah. Ya, orang kata ni 1 Ogos paling akhir lah, lepas tu tak ada lagi darurat lah, inilah itulah, semua ni sampai 1 Ogos saja. Tapi saya beritahu orang yang macam ni dia tak indahkan kehendak rakyat, dia tak hormat kehendak rakyat, dia tak hormat perasaan rakyat. Dia lompat dulu, dia buka pintu kerajaan tebuk atap pun dia tak kisah. 1 hari bulan Ogos, saya yakin ya, darurat itu dia akan minta supaya ianya diteruskan. Atas alasan pandemik masih lagi tak selesai. Tak selesai lagi. Malahan
bawah darurat lah pandemik ini jadi lebih teruk. Kalau nak tengok fakta lah. Kalau nak tengok fakta lah. Lagi teruk bawah darurat.